Kuching bakal menjadi hub perubatan serantau dengan pembinaan beberapa hospital swasta. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, International Hospital Holding IHHH Healthcare sedang membina Hospital Gleneagles Kuching dengan pelaburan bernilai 400 juta ringgit. Hospital itu nanti akan mempunyai 200 katil dan dilengkapi kelengkapan moden serta teknologi seperti kecerdasan buatan AI. Two other private hospital groups are expected to launch their new hospital in Kuching. The Health Management International, which operated brand like Makota Hospital in Melaka, will have the new hospital in North Bank and Norma 2 at Petra Jaya. Together with the expansion of Borneo Medical Center Kuching, we expect to have more than 1,000 new hospital beds in Kuching. Dato' Amar Dr. Sim berkata, selain menyediakan lebih banyak kemudahan kesihatan kepada rakyat Sarawak, hospital itu nanti akan menyumbang kepada sektor pelancongan kesihatan negeri. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pada persidangan DUN Sarawak Mei lalu berkata, sektor pelancongan kesihatan di Sarawak mencatatkan pertumbuhan ketara pada 2024 dengan kehadiran lebih 68,655 pelawat kesihatan. Jumlah itu meningkat 6.6% berbanding 64,393 pelawat pada 2023. Dalam pada itu, industri perhotelan di Sarawak kini berkembang pesat pasca COVID-19 dengan lonjakan permintaan terhadap penginapan di bandar-bandar utama seperti Miri, Kuching dan Bintulu. Pengerusi Persatuan Hotel-Hotel Malaysia bahagian Sarawak, John Teo Peng Yu berkata, Sarawak memerlukan lebih banyak hotel bertaraf antarabangsa bagi menampung peningkatan pelancong serta pelabur asing. And with all this, so many people coming to invest in Sarawak, we just need many more hotels and accommodation premises for all these investors, as well as the regular foreign tourists who want to see how suddenly Sarawak expanding so much, and they all want like to see. Katanya, Kuching memiliki sekitar 8,900 bilik hotel dan belum mencukupi bagi memenuhi keperluan acara berskala besar. Miri juga memerlukan rangkaian hotel antarabangsa baharu bagi menyokong pertumbuhan industri pelancongan dan perniagaan. Justeru, pihaknya giat menarik pelabur termasuk dari Singapura, China, Emirat Arab Bersatu UAE, Korea dan Rusia bagi membuka peluang pelaburan baharu dalam sektor hospitality. Kerajaan Sarawak sentiasa menyokong usaha pelbagai pihak dalam membantu menjayakan agenda pendidikan inklusif dan progresif untuk anak-anak Sarawak. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Seri Roland Sagah Wee In berkata, dalam mencapai aspirasi Sarawak Maju Makmur menjelang 2030, Sarawak kini giat memperkasa pembangunan modal insan. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak juga telah mempergiat usaha memperkasa pelajar melalui program pembangunan bakat, inovasi digital dan permakasaan guru. Perkara ini selari dengan misi Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEIPD yang sentiasa komited memperkasa pembangunan modal insan berkualiti tinggi. Beliau berkata demikian semasa berucap pada pertandingan Forum Remaja Madani Piala Pusingan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak 2025 di Kuching. Terdahulu berucap pada majlis berkenaan, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Dr. Hazami Jahari berkata pihaknya akan terus melaksana pelbagai program dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu dan sastra kebangsaan. Pertandingan Forum Remaja Madani salah satu daripada usaha tersebut. Beliau berbangga pertandingan itu di Sarawak mendapat sokongan daripada Astana Negeri, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak serta lain lagi agensi. Pertandingan tahun ini amat penting dalam menyediakan ruang kepada para pelajar dan guru untuk melahirkan model penggunaan bahasa baku dalam kalangan pelajar, sekaligus memberikan keyakinan kepada pelajar untuk tampil berhujah
mengungkapkan buah fikiran serta mampu berbicara dengan bernas, tuntas dan lancar. Dalam pada itu, SMK St. Luke Sri Aman muncul juara pertandingan kali ini dengan membawa pulang hadiah wang tunai RM2,500, piala pusingan beserta sijil. Kemenangan itu sekaligus membolehkan mereka mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan yang dijadualkan berlangsung pada 11 dan 12 Ogos depan. Naib juara SMK Kubong Limbang dan tempat ketiga SMK Bintulu. Masing-masing menerima wang tunai RM2,000 dan RM1,000 beserta sijil. Hadiah disampaikan Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Keputusan penilaian bagi dua taman negara yang dicalonkan sebagai ASEAN Heritage Park di Sarawak akan diketahui September depan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Forestry Corporation SFC, Abang Arabi Abang Amran, sekiranya berjaya pengiktirafan akan dibuat November ini di Vietnam. Kita dijangka akan menerima keputusan pada September pada tahun ini di peringkat ASEAN, negara-negara ASEAN. Dan seandainya kita berjaya, insya-Allah, minta doa semualah kita dapat berjaya, sebab kita ada dua taman negara, maka penyerahan itu akan berlaku di Vietnam pada bulan November pada hujung tahun ini. Dua taman negara yang dicalonkan itu adalah Taman Negara Bako di Kuching dan Taman Negara Lambe di Miri. Penasihat Persatuan Lelaki Put Sarawak, Datuk Seri Josephine Tuah Duyuk, menggesa jabatan atau agensi berkaitan mengambil tindakan sewajarnya mengurangkan populasi buaya di kawasan Tutuh Baram. Ia bagi mengelak sebarang insiden yang tidak diingini berlaku kepada penduduk yang bergantung kepada sungai untuk mencari rezeki. Gesaan tersebut susulan kes serangan buaya yang berlaku Sabtu lepas membabitkan seorang lelaki tempatan berusia 39 tahun. Lelaki itu bagaimanapun terselamat selepas bertarung selama 5 minit dengan reptilian tersebut. Itu adalah tempat punca mereka mencari rezeki. Kalau tak ada tempat tu mereka susah nak cari rezeki. So ini adalah orang yang ketiga untuk dibahar buaya sejak tahun 2022 sampai 2025. Beliau beritahu pemberita selepas melawat mangsa serangan buaya di Hospital Miri. Dalam kejadian Sabtu lalu di Logan Terbaboi, Kuala Tutoh, lelaki itu yang dikenali sebagai Dennis Caron diserang buaya ketika menyelam untuk melepaskan pukat yang tersangkut di dasar sungai. Dennis telah digigit di lengan dan berjaya menyelamatkan diri selepas menusuk mata buaya. Dan itu mengalami patah tangan dan kecederaan pada punggung. Pesta Sumatan 2025 akan berlangsung pada 25 hingga 27 Julai ini di Pekan Sumatan Lundu. Bertemakan Sumatan Nature Paradise, pesta kali ini dijangka menarik kehadiran 30,000 pengunjung sepanjang 3 hari acara berlangsung. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan berkata pelbagai aktiviti menarik telah disusun atur. Antaranya pertandingan bot laju, duathlon, kejohanan memancing laut dalam, pertandingan tarik tali, e-sport, festival makanan, sukan rakyat dan bermukun. Selalunya pada setiap pesta ni pengunjung dua tahun lepas sentiasa meningkat dari setiap edisi ke edisi lah. Yang pastinya hotel-hotel yang mempunyai bilik 200 bilik, 300 bilik selalunya penuh lah. Fully occupied. Dan kita pun sudah maklum dengan pengusaha-pengusaha resort bahawa tarikh-tarikh ini akan adanya pesta Sumatan dan sememangnya mereka sudah bersedia. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Lundu. Perkembangan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Malaysia Madani Rakyat disantuni. Ikuti SDMRTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.